Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaunselor sekolah yang saya hormati, Puan Dewi Kartini dan juga Puan Khuzaimah, dan juga anak-anak pelajar pembimbing rakan sebaya yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian bengkel kemahiran asas kaunseling yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling SNK Sultan Yahya Petra II di bawah bimbingan Cikgu Dewi dan juga Cikgu Khuzaimah, dan juga seliaan program ini di bawah seliaan Cik Nurliana Hashim, iaitu seorang guru pelatih daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah di atas inisiatif cikgu bakal guru kita, Cik Nurliana Hashim, kerana telah mengambil usaha untuk mengendalikan program bengkel kemahiran asas kaunseling ini kepada pelajar-pelajar sekolah ini yang menjadi ahli pembimbing rakan sebaya sekolah. Jadi saya nak bagi beberapa pesanan kepada pelajar-pelajar, ahli-ahli pembimbing rakan sebaya. Apabila kita jadi pembimbing rakan sebaya, jadi bermakna pelajar-pelajar ini adalah merupakan sebahagian daripada pemimpin pelajar. Sebahagian daripada pemimpin pelajar yang akan membantu kaunselor sekolah untuk mencari dan juga mengambil solusi, membantu kaunselor sekolah untuk mendampingi pelajar-pelajar rakan sebaya awak yang dikira ada sedikit masalah, sama ada masalah peribadi ataupun bukan peribadi lah, yang boleh mengganggu pelajar ini di dalam pembelajaran. Kerana pelajar berkenaan, sahabat atau rakan sebaya awak itu ada gangguan sedikit, gangguan emosi dan sebagainya. Jadi tugas awak sebagai seorang pemimpin dalam pembimbing rakan sebaya ini ialah membantu kaunselor sekolah. Sebab apa saya berkata begitu? Sebab pada hakikatnya anda semua adalah merupakan rakan sebaya, yang mana dari segi umur apa semua awak sama dengan rakan sebaya awak. Jadi ini adalah satu kaedah yang digunakan dalam ilmu kaunseling, bimbingan dan kaunseling, iaitu rakan sebaya akan mendampingi pelajar-pelajar yang mempunyai sedikit masalah ataupun bermasalah, supaya dapat meneroka apakah masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan awak di sekolah ini. Dan kita harap juga melalui kaedah ini pembimbing rakan sebaya dapat mencarilah punca masalah yang berlaku terhadap pelajar-pelajar kita yang menghadapi masalah ini. Jadi apabila kita nak meneroka masalah seseorang, jadi awak kena ada kemahiran, iaitu pertama sekali ialah kemahiran dari segi kemahiran untuk mendengar apa yang diceritakan ataupun apakah luahan
yang disampaikan oleh rakan sebaya awak. Selain daripada mendengar, awak juga mesti mempunyai kemahiran untuk bagaimana untuk meneroka masalah. Bila kita tahu seseorang pelajar atau rakan sebaya awak itu menghadapi masalah, jadi nak meneroka ni awak kena ada kemahiran komunikasi, kemahiran komunikasi untuk kita bertanya, meneroka masalah pelajar tersebut. Jadi dalam kemahiran komunikasi ni awak kena ada lah. Misalnya kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil what, apa yang kita nak soal pelajar berkenaan. Kemudian how, kita namanya meneroka ni masalah yang dihadapi oleh pelajar lain. How. Kemudian macam-macam lah. When, where. Itu anak kena ada kemahiran dalam diri awak untuk kita menerokai masalah pelajar yang kita dampingi itu. Jadi saya haraplah dengan bengkel kemahiran asas kaunseling ini, awak akan dapat ilmu-ilmu ini yang boleh digunakan pakai oleh awak semua, supaya dapat mendampingi rakan-rakan sebaya di sekolah awak untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil lah, yang saya kira masalah kecil yang dihadapi oleh rakan sebaya. Sekiranya masalah itu berat ataupun besar bagi awak, maka awak kena merujuk kepada kaunselor sekolah, supaya pelajar itu dipanjangkan kepada kaunselor sekolah untuk dibuat sesi, sama ada individu ataupun kumpulan, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakan sebaya awak lah. Jadi selain daripada itu, kita sebagai pembimbing rakan sebaya, awak juga anda mesti bersedia untuk menjadi model kepada pelajar lain. Itu sangat penting juga. Bila kita menjadi model, maknanya kita menjadi rujukan dan juga contoh teladan kepada pelajar-pelajar lain, supaya mereka menerima kita, supaya mereka respect, menghormati kita. Jadi kalau awak tak boleh menjadi model, maka bagi saya sangat sukar bagi kita lah, seseorang pembimbing ini, untuk menerokai ataupun mendampingi rakan-rakan sebaya lain untuk kita selesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi pelajar-pelajar, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, awak semua sangat bertuahlah bagi saya sebab terpilih menjadi pembimbing rakan sebaya di peringkat sekolah kita. Jadi awak gunalah peluang dan ruang yang telah diberikan oleh unit bimbingan dan kaunseling pada awak, supaya awak dapat belajar sesuatu daripada sini. Ini adalah satu kemahiran kepimpinan yang awak perlu belajar di peringkat sekolah yang kita bentuk untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkepimpinan. Dan dalam kemahiran yang awak akan dapat, yang awak akan lalui sepanjang menjadi pembimbing rakan sebaya ini, ialah ilmu kepimpinan itu boleh dibawa oleh awak semua dalam kehidupan awak untuk hari-hari yang akan datang. Sama ada awak masuk universiti suatu hari nanti, sama ada awak keluar dari universiti nanti, kemudian menduduki ataupun memasuki alam pekerjaan. Jadi bila kita bekerja satu hari nanti pun, kita ada rakan sejawat. Kita ada rakan sejawat di dalam organisasi itu. Kemungkinan awak tingkat awal hanya sebagai pegawai biasa, tapi kemungkinan masa yang akan datang, 20 tahun akan datang, awak akan menjadi ketua jabatan di mana-mana agensi. Jadi bila kita menjadi ketua jabatan,
maka kita perlu kemahiran. Bimbingan ini sangat diperlukan. Sekiranya ditakdirkanlah, contoh, saya ambil contoh lah. Suatu hari nanti awak lepasan universiti, awak akan keluar menjadi guru contohnya. Paling simple bagi contoh. Bila awak menjadi guru, awak ada rakan sejawat. Okay? Ada rakan sejawat dan dalam kita bersama dengan rakam sejawat ini, maka keperluan kemahiran untuk sebagai pembimbing ataupun mentor sangat diperlukan, okay? Untuk kita memastikan wujud satu hubungan yang harmoni dalam satu-satu organisasi itu. Kemudian kemungkinan besar, okay, dengan izin kemungkinan selepas awak beberapa puluh tahun menjadi guru, awak juga diberi amanah dan juga tanggungjawab sebagai penolong kanan, dan juga mungkin awak akan kembali ke sekolah ini sebagai pengetua, seperti mana saya lah. Jadi apabila kita menjadi pemimpin dalam organisasi, kita perlu ada kemahiran untuk membimbing subordinate kita ataupun anak buah kita dalam kita mengendalikan organisasi sekolah, supaya apa-apa saja tugas dan tanggungjawab, bukan saja pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga tugas-tugas lain di sekolah ini berjalan lancar, dapat kita laksanakan di peringkat sekolah. Jadi di sinilah perlunya kemahiran untuk membimbing anak buah, okay? Selain daripada rakan sejawat. Jadi saya harap dengan kursus asas kemahiran asas kaunseling ini akan memberi impak dan kesan yang bermakna lah kepada awak semua, okay? Supaya dapat kita mengaplikasikan pengalaman ini bila kita berada di tempat lain suatu hari nanti lah, di universiti ataupun alam pekerjaan. Okay, jadi saya ucapkan selamat mengikuti bengkel kemahiran asas kaunseling pada semua anak-anak pelajar yang dilantik sebagai PRS, dan gunalah peluang ini sepenuhnya untuk awak belajar sesuatu supayanya dia akan menjadi satu pengalaman yang bermakna pada awak untuk diguna pakai di hari yang akan datang. Okay? Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah kepada unit bimbingan dan kaunseling sekolah, okay? Dan juga kepada kaunselor sekolah Cikgu Dewi dan juga Cikgu Fuzaimah yang telah main peranan sebagai pembimbing dan juga mentor, okay, kepada guru pelatih kita, iaitu Cikgu Cik Nur Liana binti Hashim, okay, daripada UIA yang sedang mengikuti praktikal sebagai kaunselor di sekolah kita. Okay? Jadi saya harap program ini juga akan memberi satu pengalaman kepada Cikgu Cik Nurliana untuk persiapan beliau sebagai seorang kaunselor sekolah suatu hari nanti. Okey, syabas tahniah yang saya ucapkan. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.